Assalamualaikum dan selamat sejahtera untuk pendengar di luar sana bersama saya pada pagi ini untuk program Sembang Bilik Guru. Bila kita sebut Sembang Bilik Guru, pasti tetamu yang datang hari ini seorang guru. Jadi bersama saya hari ini, kita datangkan dari jauh, Nun dari Kuala Lumpur sana, sebab kita sedang bersiaran dari Melaka ya. Bersama saya Cikgu Muazzam. Apa khabar cikgu? Alhamdulillah. Cikgu Muazzam ni dengarnya macam-macam pelibatan. Jadi pada hari ini kita nak kupas, kita nak korek selaku seorang guru apa yang dia telah lakukan, apa yang dia telah sumbangkan untuk sama-sama kita mungkin sebagai pelajaran kita, mungkin untuk guru-guru muda di sana mencontohi beliau. Okey, soalan pertama saya nak ajukan kepada Cikgu Azam. Okey, untuk menjadi seorang guru. Pertama, Cikgu Azam berkelayakan dari universiti mana? Oh, saya lulusan Universiti Pendidikan Sultan Idris dalam anak kandung Sulu. Ya, anak kandung Sulu Budiman. Maknanya kita alumni. Ya. Kalau dah kita sebut anak kandung Sulu Budiman ni, maknanya dalam bidang kerjaya seorang guru ni bukan calang-calang yang dilahirkan oleh universiti tersebut. Okey, yang kedua, bila dah dapat pendidikan di universiti, mana tempat posting pertama Cikgu Azam? Oh, saya first posting saya di Tawau, Sabah. Oh, seberang laut sana. Muncung di bahagian tanduk. Tanduk. Dalam peta kita bahagian tanduk. Bukan Muncung ke kalau Tawau? Muncung ya. Tanduk, Kota Marudu dengan salah. Pintas. Mana jadi Salah bahagian. Bahagian. Kalau Tawau tu di bahagian mulut. Bila kita sebut posting ke Sabah ni, antara yang menakutkan lah guru-guru, dia orang tak nak pergi sebenarnya. Betul. Kalau Cikgu Azam mula-mula dapat surat untuk ke Sabah tu, ke Tawau lagi tu, lagi jauh sebenarnya kan. Boleh jadi 2 penerbangan setiap bulan. Apa perasaan Cikgu Azam pada masa tu? Oh, sebab saya ni yang menariknya saya minta ke Tawau. Oh, orang Semenanjung tapi minta ke Tawau. Orang Kuala Lumpur spesifiknya. Kuala Lumpur. Sebab saya memang dah nak mencuba angin baru kata orang tu. Itu yang pertama. Yang kedua ni saya dah kenal dengan ramai orang Tawau waktu di universiti. Jadi saya dah mengkaji tentang bagaimana Tawau tersebut lah. Walaupun waktu posting tu adalah cikgu-cikgu yang masa dalam flight tu nampak bawa baldi, bawa Maggi apa semua. Dia tak dapat gambaran Tawau tu bagaimana kan. Tapi sebenarnya tak, Tawau tu lebih kurang sama je macam. Saya pernah juga berada di Tawau buat seketika, tapi sebab saya pun first posting saya ke Tawau. Bukan Tawau, ke Sabah. Tapi di Pintas. Itu yang saya tahu. Pintas. Mana tanduk, mana mulut tu. Mula-mula saya mengajar khusus sastra Melayu tingkatan 6 pada mulanya. Tapi dan juga pengajian saya ada sedikit kesukaran di situ sebab saya tak pernah belajar, saya tak pernah ambil STPM. Tapi pengalaman tu tak ada lah, pengalaman sebab tak dia nak tackle kan. Betul. Cuma saya mau option sastra, jadi saya agak struggle pada tahun-tahun awal ataupun pada bulan-bulan awal untuk saya bagaimana kita nak menyesuaikan diri dengan environment, berjauhan dengan keluarga. Lepas tu baru bergelar guru kan. Guru muda mengajar pula pelajar-pelajar tingkatan 6 yang umurnya lebih kurang dengan kita. Jadi pendekatan saya adalah pendekatan yang mereka selesa dan saya selesa. Jadi kita lebih kepada tak guru sangat lah, dia kurang sedikit kawan ke? Lebih formal, lebih kurang macam tu. Ada klik-klik tak? Tak ada lagi. Sangat berbeza. Dari segi masyarakatnya terutamanya, macam kalau di Kuala Lumpur ni, pelajar-pelajar Kuala Lumpur ni dia lebih independent. Dia mampu berdiri sendiri. Dengan keluarga pun dia tidak begitu bergantung. Mereka boleh cari duit sendiri. Mereka boleh menyusun aktiviti mereka sendiri. Berbanding dengan masa waktu di Tawau, mereka akrab dengan keluarga, akrab dengan masyarakat, dan sangat apa saja yang mereka lakukan, mereka akan melibatkan sendiri. Contoh masa saya di sana mengajar, saya bukan saja mengenal pelajar saya, malah saya mengenal dengan keluarga mereka, masyarakat di sana. Itu menarik. Macam penglibatan di luar institusi pendidikan itu sendiri sudah berada di sana. Maknanya ibu
beberapa masyarakat sudah terlibat dengan pelajar itu sendiri. Tertarik saya menerusi cerita Cik Azam ni. Sebab biasa orang Kuala Lumpur kan bawa hal sendiri-sendiri kan. Betul. Tapi daripada penceritaan yang disampaikan, maknanya Cikgu Azam masuk serta bersama. Tak bawa budaya Kuala Lumpur ke di sana? Pada mulanya saya membawa juga sebenarnya. Saya membawa juga sebenarnya. Ada beberapa bawa hal sendirilah. Bukan bawa haluan sendiri. Maknanya pemikiran warga Kuala Lumpur itu sendiri saya bawa ke sana. Maknanya ada benda yang sebagai seorang guru aktiviti-aktiviti saya melihat macam di masyarakat Tawau tu mungkin ada yang kelompongan di sana dan di sini. Jadi itu yang saya bawa. Contoh macam tidak ada aktiviti berteater di sana. Jadi saya bawa wujudkan teater, kenalkan mereka dengan teater. Saya menggalakkan pelajar saya berada di hadapan untuk bercakap, untuk berdirilah di hadapan, menggalakkan mereka untuk berada di atas pentas. Jadi poin di situ, Cikgu Azam ni merupakan seorang aktivis teater. Ya, begitu. Jadi bawa teater ke Tawau. Tapi bila kita sebut teater, biasanya ada gambaran negatif, cerita-cerita negatif. Bagaimana penerimaan di sana? Ada tentangan ke? Ada kurangnya penerimaan daripada ibu bapa itu sendiri. Sebab itu kan budaya Kuala Lumpur. Tawau dengan dikatakan begitu akrab dengan keluarga, pasti ada kononnya ada budaya yang tak elok lah di sebalik ya, aktiviti tu. Saya mengambil konsep gini, tak kenal maka tak cinta. Mungkin apabila kita sebut teater apa mungkin ada gambaran-gambaran bagi orang yang tidak mengenal teater, mereka akan nampak pada pandangan pertama mereka pelakunya sosial kan itu yang saya maksudkan. Dan itu sinonim dengan Kuala Lumpur. Betul. Jadi kita takut Cikgu Azam selaku orang anak jati KL pergi sana bawa teater pula dan benda ni menularkan anasir-anasir macam tu. Budaya membuang masa, itu benda-benda itu. Tapi itu bagi orang yang tidak mengenali apa itu teater. Tapi sebenarnya teater ini memanusiakan manusia. Jadi apabila saya itulah tertarik saya dengan ayat tu. Teater memanusiakan manusia. Okey. Alright. Okey, jadi pendengar di luar sana, teater memanusiakan manusia. Kena pegang tu. Ada pengertian yang mendalam di situ. Okey. Okey, kenapa saya katakan begitu? Sebab dalam teater ni ada banyak perkara yang dapat mengubah seseorang tu. Okey. Kita belajar tentang disiplin. Disiplin. Orang teater dia memang kena berdisiplin. Kalau tidak, dia tidak mampu menjadi orang teater yang baik. Kemudian kajian teks. Dan naskah-naskah teater tu ada 1001 pengajaran di dalamnya. Kita kena belajar mengkaji apakah wataknya, apakah mesejnya, apakah yang hendak disampaikan, apakah maksud di sebaliknya. Segala-galanya itu akan dipelajari oleh orang teater. Jadi saya melihat perkara tersebut dan perkara ini akan diterima setelah pementasan pertama. Bila mak bapak melihat, anak dia ada perubahan yang besar, keyakinan diri bertambah, sudah mampu melontarkan pendapat, sudah mampu berdisiplin. Jadi di situ baru mereka lihat, inilah dia teater. Jadi untuk menubuhkan pasukan teater di sana, okey, takkanlah semudah itu kan. Jadi dapat tak tentangan pertama ke pihak sekolah sendiri tak setuju selain daripada ibu bapa, ataupun memang mendapat sokongan penuh pihak sekolah, terutamanya pengetua pada masa tu? Saya bernasib baik di situ. Pertama sekali pada waktu itu saya memegang kelab guru sebagai pengurusi. Jadi untuk aktiviti sebenarnya saya nak tarik pelajar dan melibatkan pelajar, guru dan juga kaki tangan. Jadi saya bentuk sebuah teater yang melibatkan semua ini. Dari satu segi saya juga melibatkan pelajar-pelajar yang agak ada masalah sedikit lah di sekolah, yang mereka ada jurang yang jauh dengan guru. Dan saya cuba tarik untuk mereka sebentas dengan guru, merasakan diri mereka. Ada pelajar yang rasa mereka banyak. Sebab untuk menghasilkan satu teater itu sendiri pun saya memakan masa beberapa tahun sebenarnya. Sebab daripada proses awal itu. Saya tertarik dengan cerita Cikgu Azam tadi, yang Cikgu Azam bagi tahu buat pementasan teater melibatkan pelajar bermasalah, murid bermasalah dengan guru-guru. Cikgu tu
sendiri, bagaimana menerima kerjasama bersama dengan murid bermasalah. Sebab kita tahu ada kalanya bila melibatkan murid bermasalah ni, cikgu sendiri pun ada pandangan tertentu kan. Betul. Jadi macam mana cikgu atau ubah pandangan cikgu tu atau yalah sehingga berjaya menghasilkan cerita tu. Terima kasih soalan ini. Sebab saya pernah satu sekolah yang saya rahsiakan. Saya ini keluar bukan di Tawau. Satu sekolah saya pernah apabila ada pengetua tu, saya banyak sekolah saya mengajar. Ada pengetua tu bila dia tahu saya terlibat dengan teater, dia cakap saya macam ni, Cikgu Mo, saya nak Cikgu Mo wujudkan, masa saya baru masuk sekolah tu, wujudkan kelab teater dan saya dah ada ahlinya, katanya. Betul, saya okey, saya pun buatlah kelab teater tersebut dan dia bagi senarai nama, Cikgu, ini antara ahli kelab teater cikgu. Saya kata, siapa mereka ni? Saya tak audition lagi. Saya dapat nama-nama dari unit kaunseling. Bila sebut kaunseling kita dah tahu dah. Kita tahu dah. Okey. Jadi apa yang pertama sekali apa yang saya buat adalah saya tak mahu judge mereka. Saya tak nak, walaupun saya kenal mereka, tapi saya hendak mengenali mereka sebagai ahli yang baru, orang yang baru. Orang yang masa silam adalah masa silam. Jadi masa tu kelab saya tu ada pelajar-pelajar elit. Masa tu dekat kawasan saya tu macam ada pelajar yang kelas yang maknanya budak-budak yang lemah, yang bermasalah tu. Ada pelajar-pelajar yang anak-anak orang kaya kat dalam tu, budak-budak pandai semua kat situ. Berbagai lapisan kat situ. Yang mana pada mulanya mereka berkelompok dalam grup teater tu sendiri, macam mereka tidak dapat pasti mereka menjauhi pelajar yang terpilih. Betul, kan? Betul. Sebab pelajar yang masalah memang bermasalah. Tapi hasilnya bila saya sebab cuma yang saya boleh simpulkan kat sini, saya nampak sesuatu. Dunia pendidikan, saya bersetuju. Tiba-tiba saya teringat kata-kata Menteri Pendidikan kita yang berhormat Fazlina Siddiq. Yang tertinggi dalam pendidikan adalah saya nampak ada kecintaan dalam dunia pendidikan dalam diri Cikgu Hazam sehingga boleh berjuang untuk anak murid yang kita katakan kalau kita total loss kan, tapi boleh diselamatkan lagi. Jadi untuk cikgu-cikgu di luar sana, kita kena, satu yang saya ambil daripada sini ya, apabila kita menjadi seorang cikgu, kita ada satu tanggungjawab. Apabila kita gagal, kita membiarkan kegagalan anak murid kita terus berlaku, mana itulah kegagalan kita. Tetapi bila kita berjaya memanusiakan anak murid kita yang tak ada harapan, itulah kejayaan paling besar. Bukan hanya untuk mereka, tapi untuk diri kita. Jadi setakat itu saja rancangan kita Sembang Bilik Guru. Kita akan berjumpa di lain waktu dengan guru yang lain pula. Assalamualaikum.